Alhamdulillah, terima kasih kerana terus setia menonton kami di kaca televisyen TV Al Hijrah pagi ini. Alhamdulillah, memperkasa golongan asnaf Sabah Usaha Sama Yayasan Ikhlas dan juga Majlis Dakwah Negara bersama dengan Assalam Biz. Kali ini tak lain tak bukan kita bersama dengan Yayasan Ikhlas, tentunya bersama dengan kita orang yang jauh datangnya dari sana, dari Pulau Borneo. Kita bawakan orang Sabah pagi ini, Pesuruhjaya Majlis Dakwah Negara Cawangan Sabah, tentunya Tuan Haji Samin Ongki, dan di hujung sana adalah Pengarah Perhubungan Korporat Yayasan Ikhlas Tuan IR Haji Kamaruddin Kasim. Assalamualaikum keduanya, selamat pagi. Masya Allah, kita teruskanlah dengan apa yang ingin kita sampaikan pagi ini berkenaan dengan Yayasan Ikhlas dengan kerjasama Majlis Dakwah Negara. Ini berkenaan dengan cawangan di negeri Sabah telah pun bekerjasama dengan Yayasan Ikhlas untuk projek-projek kemanusiaan. Ini sebenarnya saya difahamkan juga penasihat MDN adalah Mufti Kerajaan Negeri Sabah sendiri. Itu yang paling penting sekali. Baiklah, Tuan Haji, yang pertama sekali boleh tak kongsi dengan kami antara projek-projek kerjasama Yayasan Ikhlas bersama dengan MDN sepanjang pelibatan bersama dengan Yayasan Ikhlas ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ Farah yang bertugas pada pagi ini. Terima kasih kepada TV Hijrah. Sebenarnya Majlis Dakwah Negara MDN Sabah sangat teruja dengan kerjasama yang diberikan oleh Yayasan Ikhlas. Dan Sabah sangat bertuah sebenarnya kerana Yayasan Ikhlas memilih Sabah sebagai negeri yang paling diberi tumpuan khusus untuk mendapatkan projek yang berimpak tinggi. Kalau masa PKP dulu banyak pihak terkenal dengan pemberian bakul makanan, itu Alhamdulillah itu boleh diteruskan. Tetapi Majlis Dakwah Negara dan Yayasan Ikhlas memilih projek yang memberi kesan jangka panjang, khususnya kepada pembelaan nasib asnaf dan juga pembangunan pendidikan. Maka dengan nasihat Sahibus Samahah Mufti Kerajaan Negeri Sabah dan juga direstui oleh Kerajaan Negeri Sabah, maka Yayasan Ikhlas dan MDN telah pun merancang beberapa projek berimpak tinggi. Di antaranya adalah pembinaan masjid dan juga surau. Masjid ini menarik pasal mau dibina di Long Pasir, satu kawasan yang sangat pedalaman di sempadan Indonesia dan juga sempadan Sarawak. Dan tempat itu memang belum mempunyai masjid sehingga kinilah. Jadi yang keduanya projek yang sudah dalam pembinaan, iaitu sebuah surau di madrasah di Kampung Sesondoton di pedalaman Ranau. Kira-kira 1 jam perjalanan daripada Pekan Ranau. Dan ini pada ketika ini surau ini sudah pun 30% siap. Masya Allah. Dan dijangka akan siap pada bulan September yang akan datang, insyaAllah. Itulah di antaranya. Selain daripada itu, Yayasan Ikhlas juga telah bersetuju pada prinsipnya untuk membina 2 buah sekolah agama rakyat yang memberi manfaat kepada penduduk-penduduk di sana, di daerah Kuala Penyu. Dan salah sebuah sekolah iaitu Sekolah Agama Rakyat Kilugus telah pun 30% siap. Alhamdulillah. Jadi kami sangat teruja dan dengan tagline Anda hulur, Yayasan Ikhlas salur. Anda hulur, Yayasan Ikhlas salur. Jadi silalah beri sumbangan anda melalui Yayasan Ikhlas. Dan saya teruja kerana Yayasan Ikhlas sebuah NGO yang pengurusan kawangannya telus. Alhamdulillah. Dia diaudit dan dia mempunyai pengecualian cukai daripada lembaga hasil dalam negeri bagi para penyumbang. Jadi insyaAllah kita akan terus bersama. Baiklah, kita terus ke Tuan Haji Kamaruddin. Sebenarnya kita ingin mengetahui juga apabila kita menyebut tentang masyarakat Sabah, terutama di bahagian pedalaman, sememangnya kita faham mereka memerlukan bantuan seperti makanan, hospitality, kesihatan ataupun yang melibatkan bencana itu sendiri, Tuan Haji Kamaruddin. Baiklah, boleh tak Tuan Haji terangkan mengapa Yayasan Ikhlas lebih memfokuskan bantuan di Borneo atau di Sabah khususnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Farah dan juga kepada TV Al Hijrah. Sama-sama. Kita di Borneo ni dah masuk tahun yang ke-5, ke-6 lah di Borneo. Alhamdulillah. Ada satu persoalan yang sangat menarik. Kenapa Borneo menjadi pilihan, terutamanya Sabah kan? Jadi saya rasa sedikit sebanyak rakyat Malaysia mungkin dah boleh ada jawapan lah daripada sana. Sebab kalau kita melihat statistik kemiskinan, Sabah di antara salah satu negeri yang kemiskinannya sangat ketara.
Cuma bila saya nak sebut di sini dia akan jadi macam sensitif sikit kan. Dan untuk pengetahuan umum kita di Yayasan Ikhlas ni kita belanjakan lebih daripada 30% revenue kita untuk Sabah sahaja. Tak termasuk Sarawak, bukan Borneo, di Sabah sahaja. Sabah saja. Jadi kita belanjakan lebih daripada 30% daripada kutipan kita setakat inilah. Dan masa PKP tu kita bagi PPE hampir 30,000 set yang kita jahit sendiri kepada Sabah sahaja. Yang dijahit sendiri? Yang dijahit sendiri. Ini inisiatif besar Yayasan Ikhlas dan saya rasa sangat berbanggalah dengan inisiatif itu. Dan seperti mana Encik Samin sebut tadi, kita akan fokus kepada projek yang memberi impak tinggi, iaitu projek-projek kekal lah, terutamanya pendidikan. Dan itu menjadi ketumpuan utama kami. Dan kembali kepada soalan Puan Farah tadi itu, itulah jawapan kenapa kan Sabah itu menjadi pilihan. Jadi kita memang fokus banyak ke Borneo lah. Baiklah, mungkin kita ingin mengetahui juga berkenaan dengan perancangan serta harapan Yayasan Ikhlas tentang projek yang dilaksanakan di Sabah. Mungkin di masa kini dan juga akan datang? Kalau kita nak membangun satu bangsa, kita tidak ada pilihan melainkan mencerdikkan bangsa itu. Jadi mau tak mau kita mesti menyediakan infrastruktur pendidikan yang lebih sempurna. Kalau di Sabah dia ada stateless yang ada peribumi. Jadi kita mengambil kira semua ini. Dan setakat ini kita dah ada 2 sekolah di Sempurna. Lebih daripada 500 pelajar yang kita ada di sana dan kita ada pengalaman dalam mentadbir dan mengurus sekolah. Seperti mana Tuan Haji Samin sebut tadi, dalam proses kita sekarang ni kita ada sekolah agama rakyat 2 lagi sekolah selain daripada masjid. Masjid dan sekolah adalah merupakan institusi yang mendidik bangsa. Dan kita mengharapkan dengan effort ini, dengan usaha ini, bangsa itu akan menjadi lebih cerdik dan insya-Allah dia akan menyumbang dan negara akan menjadi lebih maju. InsyaAllah, mudah-mudahan itulah ilmu sahaja yang dapat mengubah seseorang ataupun satu kaum itu, masya-Allah. Baiklah Tuan Haji Samin, soalan terakhir saya, bagaimana perkembangan terkini Sekolah Agama Rakyat di sana? Saya difahamkan Tuan Haji Samin adalah pengerusi jawatankuasa pengelola Sekolah Agama Rakyat di sana. Jadi bagaimana dan juga sekaligus menutup perbincangan kita harapan segala apa yang ada menerusi Yayasan Ikhlas ini? Alhamdulillah untuk Sekolah Agama Rakyat Kampung Kilugus telah pun 30% siap. Kemudian pelajar akan mula diambil pada Januari tahun 2023. Alhamdulillah. Untuk Sekolah Agama Rakyat Sangkabu, memang projeknya belum dimulakan tetapi tanah sudah disediakan dan dana sedang dikumpul. Jadi adalah menjadi harapan kita, ini bukan harapan Haji Samin. Haji Samin tidak penting. Yang penting adalah harapan masyarakat Malaysia di Sabah, bahawa lebih banyak dana akan disalurkan melalui Yayasan Ikhlas supaya kedua-dua sekolah ini akan dapat disiapkan mengikut jadual. Jadi Majlis MDN tidak kuat, Yayasan Ikhlas juga tidak kuat tanpa sokongan daripada rakyat Malaysia. Saya yakin dan optimis Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan urusan kita. Kerana kita mempermudahkan keperluan umat Islam khususnya. Jadi silalah menyumbang kepada Yayasan Ikhlas dan kita yakin lebih banyak lagi manfaat dapat kita salurkan, insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan syabas dan tahniah kepada Yayasan Ikhlas. Mudah-mudahan bukan sahaja di Pulau Borneo, banyak lagi kawasan-kawasan lain, insya-Allah sama-sama kita memudahkan urusan orang lain, insya-Allah. Memperkasa golongan asnaf Sabah usaha-sama Yayasan Ikhlas dan juga Majlis Dakwah Negara, jutaan tahniah kami ucapkan sekali lagi buat Tuan Haji Samin Ongki dan juga Tuan IR Haji Kamaruddin Kasim. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik untuk menolong lebih ramai lagi di luar sana, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Yayasan Ikhlas. InsyaAllah jumpa lagi panjang umur rezeki pada minggu hadapan dalam slot Yayasan Ikhlas, insyaAllah jumpa lagi. Sekian saja untuk edisi kali ini. Kembali selepas ini dalam Assalamualaikum. Waalaikumsalam.